Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yuqarribuna ilaika rabbil alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifina bika ya rabbil alamin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sesi yang pertama, majlis yang pertama dari pembacaan kitab Ilal Al-Kabir lil Imam Abi Isa At-Tirmidzi. InsyaAllah kita akan saya niatkan untuk memulakan pembacaan kitab Ilal ini dan berusaha untuk sama-sama kita khatamkan insyaAllah sehingga ke akhir kitab. Dan sedikit berkenaan dengan kitab Ilal At-Tirmidzi. Kitab Ilal ini adalah kitab yang cukup masyhur di kalangan ulama ahlul hadis. Dan kalau kita tengok kitab-kitab hadis terdahulu, banyak yang menukil direct daripada Imam Tirmizi, daripada kitab Ilal At-Tirmizi ini. Antaranya Imam Al-Baihaqi dalam kitab Sunan Kabir sering menukil daripada Imam Tirmizi. Lalu kemudian Az-Zailai sering menukil daripada Ilal Tirmizi. Anda tengok juga kitab Badrul Munir, Takhrij Ibnul Mulaqqin juga banyak menukil daripada kitab Ilal At-Tirmizi. Ibnu Hajar dalam Talkhis Al-Habir dan lain-lain sebagainya. Maknanya kitab ini adalah kitab masyhur dan nisbah kepada Imam Tirmizi adalah nisbah yang qat'i lah istilahnya. Dia confirm, tak ada keraguan sama sekali bahwa ini adalah kitab karangan Imam At-Tirmizi. Bagaimanapun, kitab karangan Imam Tirmizi yang asal, susunan dia kita tak jumpa kitab tu, akan tapi dari huraian Al-Qadhi Abu Talib, Al-Qadhi yang akan kita baca sebentar lagi, nampak bahawa kitab tu scattered kandungan dia. Dia tak disusun mengikut bab-bab yang sepatutnya. Jadi sukar bagi para penulis atau pembaca untuk mendapatkan atau mencari hadis. Nah, justru Abu Talib Al-Qadhi berinisiatif untuk menyusun semula kitab tersebut menjadi susunan yang lebih mudah untuk dirujuk oleh pembaca. Dan susunan yang beliau rujuk adalah susunan mengikut kitab Al-Jami' atau Sunan At-Tirmizi. Jadi beliau mengikut susunan Imam Tirmizi, lalu meletakkan semula hadis-hadis tersebut dalam bab-bab tersebut. Dan ini adalah satu usaha yang sangat baik daripada Al-Qadhi Abu Talib. Bagaimanapun, Anda coba untuk cari siapa Al-Qadhi Abu Talib ini, dan masih belum dapat gambaran siapa beliau. Selain daripada beliau adalah seorang ulama daripada Andalus. Nampaknya daripada Andalus, sebab beliau murid daripada Ibnu Bashkwal, seorang ulama muhaddis hafiz daripada Andalus. Muhakkik kitab yang Anda pegang tak bincang banyak berkenaan dengan Abu Talib dan menjelaskan biografi dia. Mungkin rakan-rakan yang rajin bolehlah carikan biografi siapa yang dimaksud dengan Al-Qadhi Abu Talib ini. Dan sedikit berkenaan dengan kandungan Ilal At-Tirmizi secara umum. Imam Tirmizi punya dua kitab Ilal yang terkenal. Yang pertama adalah Ilal Saghir yang ada di akhir kitab Jami'. Ya, di akhir kitab Sunan Tirmizi ada Ilal Saghir. Dia hanya beberapa lembar saja, tapi kandungan dia adalah secara teoretikal, berbincang berkenaan dengan ilmu usul, usul hadis atau mustalah hadis. Sehingga Dr. Nurdin Eter mengatakan Ilal Saghir Imam Tirmizi adalah antara kitab mustalah hadis yang terawal yang telah dihasilkan oleh ulama hadis sendiri, ya. Jadi sebelum Ar-Rama Hurmuzi menghasilkan Muhaddits al-Fasil, Imam Tirmizi sudah memulakan ilmu mustalah hadis dengan membawakan kitab, menulis kitab Ilal. Walaupun secara asalnya kitab Ilal Saghir Imam Tirmizi hanya menjelaskan istilah-istilah teknikal yang beliau guna di dalam kitab Jami' Sunan itu. Ya, jadi beliau bincang berkenaan dengan hadis sahih, sebab sering mengulang-ulang hadis inilah hadis sahih, ya kan? Apa maksud sahih, lalu apa maksud hasan,
apa maksud gharib dan lain sebagainya. Jadi beliau jelaskan di kitab Ilal nih. Jadi sepatutnya kitab Ilal ini kita sebut sebagai Muqaddimah Sunan Tirmizi, tapi diletak di akhir. Berbeza dengan Muqaddimah Sahih Muslim ya. Muslim letak di awal, baru hadis. Kalau Imam Tirmizi hadis dulu, baru penjelasan di akhir supaya kita jelas apa maksud istilah-istilah yang beliau gunakan. Dan kitab Ilal Saghir Imam Tirmizi disyarahkan oleh ramai ulama. Antaranya yang paling terkenal hingga hari ini adalah Ibnu Rajab Al-Hanbali. Actually kitab syarah Ilal Ibnu Rajab Al-Hanbali adalah bagian daripada syarah Sunan Tirmizi itu sendiri. Jadi Sunan Tirmizi beliau syarahkan dari awal sampai akhir. Lalu sampai kepada kitab Ilal beliau syarahkan sampai habis juga. Cuma kitab Ibnu Rajab, syarah Tirmizi Ibnu Rajab ni hilang. Maq'ud yang kita boleh jumpai hanya bagian akhirnya saja. Dulu waktu kita mengaji kitab Syarah Ilal Tirmizi dengan Dr. Nurdin Itar, beliau jelaskan macam tu. Kitab ni kalau kita jumpai syarah Sunan Tirmizi yang dihasilkan oleh Ibnu Rajab, nampak dia adalah syarah terbaik untuk Sunan Tirmizi ni. Kita pun jumpa sekarang ni syarah Ibnu Rajab sebagian lagi berkenaan dengan Sahih Bukhari. Itu pun kita nampak hebatnya Ibnu Rajab dalam mensyarahkan Sahih Bukhari. Cuma hanya bagian pertama saja. Yang di bagian akhir sudah hilang juga. Banyak turas Ibnu Rajab yang sangat hebat. Akan tetapi kita tidak berpeluang untuk mendapatkan dan membaca kitab-kitab tersebut. InsyaAllah di masa hadapan mudah-mudahan Allah bagi dijumpai kitab tersebut. Syarah Tirmizi Ibnu Rajab misalkan, Masya Allah ini adalah kitab terbaiklah dalam membincangkan Sunan Tirmizi ini. Itu adalah Ilal Tirmizi yang pertama, yaitu yang kecil. Atau Ilal Tirmizi As-Saghir yang kita baca sekarang ni adalah Ilal Tirmizi yang lain, yaitu Ilal Al-Kabir. Dan kandungan Ilal Kabir ni bukan teori akan tapi praktikal. Jadi kita akan nampak bagaimana Imam Tirmizi membawakan satu hadis lalu kemudian membincangkan ilal yang terkandung di dalam hadis tersebut. Dan kalau kita tengok semua kebanyakan, dan saya boleh katakan 90% kandungan ilal Sunan Tirmizi adalah sebenarnya ilal Imam Bukhari. Beliau tanya kepada Bukhari, Bukhari jawab. Jadi penjelasan yang terkandung dalam kitab ni adalah dari Bukhari. Tirmizi adalah pandangan-pandangan sedikit mengulas pandangan Imam Bukhari. Akan tapi secara umumnya diambil pada Bukhari. Imam Tirmizi compile, lalu tambah ulasan-ulasan yang beliau terima daripada guru-guru beliau yang lain. Seperti Abu Zur'ah Ar-Razi, seperti Ad-Darimi, dan tokoh-tokoh yang lain. Jadi kalau kita boleh katakan bahawa kitab Ilal Tirmizi ini adalah satu bentuk rakaman Imam Bukhari mentaklil hadis secara hafalan. Jadi bukan Imam Bukhari tulis ilal hadis ni, akan tapi Imam Tirmizi tanya, Bukhari jawab secara direct daripada hafalan beliau. Dari sini kita boleh nampak tingginya hafaz Imam Bukhari. Jadi beliau ditanya terus jawab. Seperti mana juga Imam Daruqutni menulis Kitabul Ilal. Itu adalah soalan daripada Abu Bakar Al-Barqani kepada Imam Daruqutni, dan Imam Daruqutni jawab. Kita boleh nampak macam mana Imam Daruqutni menyebutkan pelbagai sanad-sanad yang sangat banyak, dan sekarang sudah dicetak dalam berapa jilid kalau tak salah kitab Ilal ni. Ini menunjukkan hafalan Daruqutni macam tu. Dia ditanya direct dan boleh sebut semua hadis tanpa merujuk kitab dari hafalan beliau sendiri. Begitu juga yang berlaku dengan Imam Al-Bukhari. Dari sini kita boleh nampak kitab Ilal adalah kitab yang sangat ajaib. Dia hanya boleh difaham sebenarnya oleh orang yang punya minda macam mereka. Jadi kalau kita nak faham Ilal Bukhari, kita kena faham macam mana Bukhari berfikir, bagaimana riwayat yang beliau punya, kemudian bagaimana hafalan yang beliau ada, sehingga
boleh meringkaskan perbahasan yang berat tu dalam bentuk yang sangat ringkas, dalam jawapan sangat ringkas. Itu adalah ringkasan daripada takhrij yang sangat banyak yang berada dalam minda Imam Bukhari. Nah, itu sebabnya saya selalu mengatakan bahwa kitab Ilal adalah kitab ilmu Ilal adalah ilmu yang hanya ada di dalam buku pada hari ini. Secara praktikal tak ada lagi orang yang boleh melakukan taklil seperti mana yang dilakukan oleh Bukhari, Daruqutni dan lain sebagainya. Ini adalah kitab ilmu yang sudah completely pupus. Dan tak ada lagi orang yang boleh melakukan perkara ini seperti mana yang dilakukan oleh mutaqaddimin, seperti mana yang dilakukan oleh Bukhari dan lain sebagainya. Okey, itu akan kita tengok secara detail di dalam bacaan kita pada hari ini dan hari-hari seterusnya, insya-Allah. Apa yang saya lakukan pada dalam sesi ini kebanyakannya adalah membaca saja. Dan kalau ada ulasan dan syarah hanya apabila saya nampak ada sesuatu yang boleh kita bincangkan dan kita ambil daripada perbincangan. Tujuan utama pembacaan buku ini adalah pertama menghatamkan kitab, kita dapat taste ilmu ilal tu walaupun sikit, ya kan. Kemudian kita berkenalan juga dengan sedikit bagaimana para ulama, manhaj ulama melakukan taklil, dan kita boleh coba usaha untuk memahami sedikit apa kaedah-kaedah yang mereka lakukan. Dan kalau nak syarahkan panjang, saya rasa untuk satu hadis pun perlu 1 hari untuk mensyarahkan kandungan dia. Dan mudah-mudahan dengan pembacaan kitab ni, saya berharap ilmu hadis boleh berkembang semula. Kemudian kita boleh menyedari berapa besar ketinggian ilmu ulama hadis terdahulu, dan juga kita dapat menanamkan kecintaan dan penghormatan kepada mereka, insya-Allah. Kita mulakan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sallama taslima. Qala al-faqih Abu Talib waffaqahullah. Hadza kitabun qasartu fihi tartiba kitabil ilal. Saya rasa ini mungkin tashif di sini, bukan qasartu akan tapi qasadtu pakai dal. Kitabun qasadtu fihi tartiba kitabil ilal li Abi Isa At-Tirmizi rahimahullah. Ya, jadi mungkinlah qasartu atau mungkin qasadtu, tapi secara lugah lebih senang qasadtu makna dia. Kitab ini adalah kitab yang saya maksudkan untuk mentartib kitab Ilal li Abi Isa At-Tirmizi rahimahullah ala nasaqi kitabil jami' lahu hatta yashula fihi talabul hadis. Idil ahaditsu fihi muftariqah mansurah fala yabbituha abwabun tuzkaru fiha. Faradattu ahadits kitabil ilal ila ma yaliqu biha min kutubil jami'. Faja'altu ahadits at-taharah fi kitab at-taharah wa ahadits as-salah fi kitab as-salah. Wa hakadha ila akhiril jami', illa an yakuna kitabun lam yakun fihi fi kutubil ilal haditsun illa an yakuna kitabun lam yakun fihi fi kitabil ilali haditsun fa inni usqituhu wa adkhaltu ahaditha hadhihi al-kutub tahta abwabiha allati hiya tabwib at-Tirmidzi ala ma adhkuruh. Wa dhalika imma bi an yakuna al-hadithu al-madhkur fil ilali madhkuran bi'ainihi fi dhalika al-bab min kitab al-jami', wa imma bi an yunabbiha alayhi Abu Isa bi an yaqula wa fil bab an fulanin min as-sahabah, wa yakunu al-hadithu fil ilali mukharrajan ala dhalika as-sahib. وإما بأن يكون مطابقا مطابقا للحديث الذي تضمنه الباب وفي معناه. فعلى هذا النحو جعلت الأحاديث تحت الأبواب وأسقطت من تراجم الأبواب ما لم يكن في كتاب العلل فيه الحديث كنحو ما فعلت في كتب الجامع.
وقد يجيء في كتاب العلل أحاديث لا يذكرها أبو عيسى في الجامع ولا يبوب فيه بابا يقتضي أن تجعل فيه، فأفردت لما كان من هذا النوع فصولا في أواخر الكتاب التي تكون تلك الأحاديث منها، ونبهت على أنها ليست في الجامع، ولم أنبه بذلك على ما أدخلته من الأحاديث في الأبواب مما ليس في الجامع، إذ يتبين من مطالعة الكتابين ما زاد كتاب العلل على كتاب الجامع، وذلك هو الأقل. وما كان فيه من الكلام على رجال جرى ذكرهم في سند حديث فإني سقطه حيث سقط الحديث، وما كان من الكلام على رجال لم يقع ذكرهم في حديث وإنما جاء ذلك منثورا في أثناء الكلام، فإني ذكرت ذلك في آخر الباب في باب جامع حسب ما يأتي ذكره هنالك إن شاء الله. Jadi Al-Qadhi Abu Talib menjelaskan dalam perenggan di atas bagaimana manhaj beliau dalam menyusun kitab hadis-hadis dalam kitab Al-Jami'. Yakni beliau merujuk kepada kitab Ilal yang mufarraq nih, hadis-hadisnya bercampur scattered, tak teratur. Beliau susun semula hadis tersebut dalam bab-bab mengikut susunan bab kitab Al-Jami' Sunan At-Tirmizi. Jadi setiap hadis yang disebutkan semula oleh Imam Tirmizi dalam kitab Jami' diletakkan dalam bab itu. Dan mana hadis-hadis yang tidak dijumpai dalam kitab Jami', maknanya kitab hadis dalam kitabul Ilal tidak dijumpai perbahasan itu dalam kitab Jami', dia akan susun dalam sebuah bab tersendiri di akhir nanti. Itu secara ringkas penjelasan Abu Talib. Beliau lalu mengatakan walaqad kana yattajihu an yusqata min kitabil ilal kullu ma huwa madhkurun fil jami' hatta la yuzkaru fihi illa ma laysa fil jami' ghaira anna karihna an nusqita minhu syai'an fataraknahu ala ma huwa alaih. Jadi kata Abu Talib, yang sepatutnya adalah kitab ilal ni hadis-hadis yang sudah disebutkan dalam kitab Jami' sepatutnya tak diulang lagi dalam kitab Ilal. Ini yang sepatutnya lah. Akan tetapi banyak pengulangan hadis-hadis yang sudah disebut di Jami' disebut juga dalam kitab Ilal. Sepatutnya hadis yang macam ni tak payah masukkan lagi dalam Ilal. Kita buang saja, kita gugurkan saja. Akan tetapi kata Abu Talib, saya tak buat macam tu. Sebab kalau saya gugurkan dan buang hadis-hadis tersebut, maknanya dia sudah merubah kitab, kandungan kitab. Yang sekarang ini dia hanya ingin mentartib saja, mengulang semula susunan saja. Jadi kalau dia buang, maknanya sudah mungkin ada faedah yang nak dibawakan oleh Imam Tirmizi yang terluputlah. Ini satu amanah daripada Abu Talib. Maknanya beliau tak buang mana-mana hadis. Dia hanya menyusun semula hadis. Tak ada hadis itu yang dibuang walaupun sudah berulang dalam kitab Jami'. Nanti kita akan jumpa dalam kitab-kitab ini hadis tersebut sudah disebutkan Imam Tirmizi dalam kitab Jami' dan ulasan pun sama dengan kitab Jami'. Jadi memang Imam Tirmizi ulang semula dan Abu Talib biarkan tidak gugurkan hadis-hadis tersebut. فربما يجيء الباب ويكون فيه الحديث الذي في ذلك الباب من الجامع بنحو الكلام الذي تكلم عليه في الجامع بلا مزيد على ذلك. Tengok dalam kitab tu ada hadis yang sudah disebutkan dalam kitab Jami' Sunan Tirmizi. Ucapan Imam Tirmizi dalam berkenaan hadis itu pun sama dengan kitab Sunan, tapi diletakkan semula dalam kitab Ilal dan Abu Talib kekalkan. Dia tak gugurkan hadis-hadis tersebut. ولعل الناظر في هذا الكتاب يرى فيه في بعض المواضع ترجمة يكون تحتها حديث لا يناسبها فيستبعد ذلك فليعلم أن ذلك الحديث إنما وقع في كتاب الجامع في ذلك الباب ولم نرى أن نبوب عليه بابا آخر بل ذكرناه حيث ساقه أبو عيسى في أي باب كان.
وكتاب العلل أخبرني به الشيخ أبو القاسم خلف bin Abdul Malik ibnu Bashkwal. Bashkwal dengan fathah ba dan dhammah kaf. Bashkwal Al-Ansari Al-Qurtubi, beliau adalah imam hafiz, imam pakar hadis di Andalus dan juga seorang muarrikh, seorang pakar tarikh. Dia punya kitab terkenal tajuk Silah, ya, kitab Silah, yang mengandungi tarjamah ulama Andalus. Rahimahullah ijazatan. Qal akhbarani bihi Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Sa'id bin Yarbu' al-Hafiz munawalatan minhu li an Abi Ali Al-Ghassani. Abu Ali Al-Ghassani adalah seorang ulama hadis juga dan hafiz. Beliau punya kitab Taqyid Muhmal berkenaan hadis-hadis yang dibincangkan dalam Bukhari dan Muslim. Satu kitab yang sangat cantik, menarik kitab tersebut. Qal, dan beliau ulama Andalus. Qal akhbarana Abu Syakir Al-Qabri atau Ibnul Qabri. Beliau juga seorang ulama hadis di Andalus. An Abi Muhammad Al-Asili. Abu Muhammad Al-Asili adalah Syekhul Malikiyah yang ada di Andalus, juga ulama besar di sana. An Abi Zaid Al-Marwazi. Abu Zaid Al-Marwazi seorang ulama mazhab Syafi'i, faqih Syafi'i Az-Zahid di Maru. An Abi Hamid At-Tajir. Abu Hamid At-Tajir juga ulama besar di Nisabur. Ahmad bin Ali bin Hasan Abu Hamid At-Tajir al-ma'ruf bil Hasnawi. An Abi Isa At-Tirmizi. Inilah sanad Abu Talib dalam periwayatan hadis ni, kitab ni. Wa amma kitab al-Jami' al-Kabir al-Mukhtasar li Abi Isa At-Tirmizi fali fihi riwayah an suyukhi rahimahumullah sama'an wa qira'atan bi asanida laysa hadzal mawdi' dzikruha wallahu yanfa'u bidzalika wa yaj'aluhu liwajhihi khalisan bimannihi la rabba ghairuh. Bab ما جاء في فضل الطهور. ما جاء في فضل الطهور. قال أبو عيسى الترمذي سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن حديث مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد فتمضمض kharajatil khataya min fihi al-hadis. Faqal Malik ibn Anas wahima fi hadal hadis. Jadi Imam Tirmizi bertanya kepada Imam Bukhari berkenaan hadis ni, dan kita boleh nampak juga bahwa walaupun Imam Tirmizi di sini berfungsi sebagai penanya dan Bukhari menjawab soalan tersebut, soalan-soalan yang diajukan oleh Imam Tirmizi adalah soalan-soalan berat, ya. Jadi kita boleh nampak bahwa kitab Ilal ni, walaupun yang bertanya nampak macam hanya sebagai penanya, tapi soalan tu adalah soalan-soalan yang menunjukkan keilmuan dia, kepakaran dia dalam hadis juga. Justru dia tak akan tanya soalan-soalan yang ringan-ringan. Ya, soalan kepada Imam Bukhari tentulah soalan-soalan yang berat-berat, ya, kelas yang sangat berat, yang hanya boleh dijawab oleh orang macam Bukhari. Nah, hadis yang ditanyakan oleh Imam Tirmizi ini adalah hadis dalam kitab Muwatta Imam Malik, dan memang hadis ini adalah antara sedikit hadis yang berlaku kesalahan dalam kitab Muwatta. Ada beberapa kitab hadis yang beberapa hadis dalam, walaupun Muwatta ni secara umumnya adalah mengandungi hanya hadis sahih saja kan, tapi ada beberapa hadis yang Imam Malik tersilap dalam periwayatan, dan kesilapan Imam Malik bukanlah kesilapan yang jelas boleh diketahui oleh orang biasa. Dia kesilapan pakar hanya boleh diketahui oleh pakar saja. Justru Imam Tirmizi bertanya kepada Imam Bukhari berkenaan hadis ni, dan Imam Bukhari menjawab, faqal Malik bin Anas wahima fi hadzal hadis. Faqala Abdullah As-Sanabihi
wa huwa Abu Abdillah As-Sanabihi. Apa kesalahan Imam Malik kata Imam Bukhari? Kesalahannya adalah dia mengatakan perawi hadis ini Abdullah As-Sanabihi. Yang betul adalah Abu Abdillah As-Sanabihi. Cuma cuma gugur kalimat Abu saja kesalahan Imam Malik nih. Jadi kesalahan orang pakar baca Imam Malik jangan bayangkan macam kesalahan macam kita. Kesalahan sikit saja dan hanya boleh diketahui oleh pakar yang hafal macam Imam Bukhari. Faqala Abdullah As-Sanabihi wa huwa Abu Abdillah As-Sanabihi wa ismuhu Abdurrahman ibn Usailah. Walam yasma' minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Abdullah As-Sanabihi tak mendengar daripada Nabi. Wa hadzal haditsu mursal. Wa Abdurrahman huwa allazi rawa an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Abdurrahman ibn Usailah biasa meriwayatkan hadis daripada Abu Bakar Siddiq. Justru kalau dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, maknanya ada yang gugur di situ. Ini apa namanya manhaj Bukhari dalam menentukan apa namanya sama seorang perawi. Jadi antara yang beliau amalkan adalah beliau akan tengok adat kebiasaan perawi tersebut. Kalau perawi tersebut biasa meriwayatkan hadis biwasithah, maknanya beliau apa namanya tak ada sama daripada orang yang beliau riwayatkan ni macam Abu Abdullah As-Sanabihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalan, adakah Abu Abdullah As-Sanabihi mendengar daripada Nabi atau kata ada sama dari Nabi kata? Imam Bukhari mengatakan tak. Kenapa? Sebab biasanya beliau meriwayatkan daripada Abu Bakar Siddiq, bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini menunjukkan bahawa beliau tak ada sama daripada Nabi. Wa Sunabih ibn al-A'sar al-Ahmasi sahibun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunabih ibn al-A'sar ini adalah orang lain. Kenapa Imam Bukhari bawakan ucapan ni? Untuk menjelaskan al-muttafiq wal muftariq ni. Ada orang yang bernama Abdullah As-Sanabihi, ada yang Abu Abdillah As-Sanabihi, ada yang Sunabih ibn al-A'sar. Jangan sampai berlaku kekeliruan, justru beliau jelaskan. Sunabih ibn al-A'sar al-Ahmasi sahibun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu lahu, kata Imam Tirmizi, kam rawa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala hadisain. Hadithuhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam inni mukathirun bikumul umam, wa hadithun akhar hadithus sadaqah wa laysa huwa indi bisahih, rawahu Mujalid an Qais anis Sunabih. Yang Mujalid di sini adalah Mujalid Ibn Sa'id Al-Bajali, terkenal dhaif, dan justru hadis ini tidak sahih kata Imam At-Tirmizi. Kata Imam Bukhari. Qala Abu Isa wa inna ma qala Muhammadun la yasihhu hadithu Mujalidin lianna Ismail ibn Abi Khalid rawahu an Qais anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ibilis sadaqah naqatan musinnah wa lam yadhkur anis sanabih. Jadi apa namanya riwayat Mujalid Ibn Sa'id, kenapa beliau dhaif? Salah satu sebabnya adalah karena menyalahi riwayat-riwayat siqat, dan riwayat yang berkenaan dengan sedekah ni beliau menyalahi riwayat Ismail Ibn Abi Khalid yang imam siqah, yang juga meriwayatkan daripada Qais secara mursal, tidak menyebutkan Sunabih Ibn al-A'sar. Jadi riwayat Mujalid lemah dalam keadaan. Dan untuk penjelasan, untuk makluman, hadis ini juga terdapat dalam kitab Sunan Tirmizi. Jadi tuan-tuan boleh tengok ulasan itu dalam Sunan Tirmizi juga. Qal miftahus salati tuhur. Qala Abu Isa sa'altu Muhammadan an Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil. Qal ra'aitu Ahmad ibn Hanbal wa Ishaq ibn Ibrahim wal Humaydi yahtajuna bihadithihi wa huwa muqaribul hadis. Imam Tirmizi bertanya kepada Imam Bukhari berkenaan dengan seorang perawi bernama Abdullah bin Muhammad ibn Aqil. Ibn Aqil ini, Abdullah bin Muhammad ibn Aqil adalah seorang perawi yang banyak meriwayatkan hadis-hadis hukum, hadis-hadis ahkam, dan akan tapi kebanyakan ulama menilai dia lemah.
Nah, justru Imam Tirmizi tanya kepada Imam Bukhari apa pandangan beliau berkenaan dengan Ibn Aqil, dan Imam Bukhari mengatakan raaitu Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai wal Humaidi yahtajuna bi hadisihi. Mereka berhujjah dengan hadis Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil. Wa huwa muqaribul hadis. Dia taklah lemah sangat, tapi dia lemah ringan lah menurut Imam Bukhari. Muqaribul hadis maknanya dia tak jatuh ke darjat matruk. Soalan, adakah betul Imam Ahmad, Imam Ibn Rahawai dan Humaidi berhujjah dengan hadis Ibn Aqil bermakna mensiqahkan dia, ataukah berhujjah bukan hujjah secara independen? Bagaimana sukar untuk memahami bahawa Imam Ahmad berhujjah dengan Ibn Aqil macam seolah-olah beliau siqah? Tak. Akan tapi beliau berhujjah bermakna mereka tidak mematrukkan dia, tidak membuang semua hadisnya seperti perawi matruk. Tak, kadang dijadikan hujjah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, ada mutaba'ah, ada syawahid dan lain sebagainya. Bukan berhujjah secara mutlak. Bagi apa? Sebab beliau bukanlah perawi yang siqah secara umum. Bab ma yaqulu idza dakhala al-khala. Qala haddatsana Muhammad ibn Bashar, qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far. Muhammad bin Bashar ni adalah seorang perawi terkenal dengan gelaran Bundarul Hadis. Muhammad bin Ja'far adalah perawi terkenal dengan gelaran Gundar. Jadi kalau nanti kita akan tengok haddatsana Bundar an Gundar, maknanya Muhammad bin Bashar an Muhammad bin Ja'far. Dua-dua siqah imam. Wa bin Mahdi. Imam Mahdi, siapa tak kenal Imam Mahdi? Kita sudah baca kitab Ilal, maknanya kita sudah kenal siapa Ibn Mahdi ni. Beliau adalah Abdurrahman bin Mahdi, Imam Hafiz dalam Ilal dan sebagainya. Qala hadatsana Syu'bah an Qatadah an Nadhr bin Anas an Zaid bin Arqam an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna hadhihi al-hushush muhtadarah fa idza dakhala ahadukum al-khala falyaqul Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sa'altu Muhammadan an hadzal hadis wa qultu lahu rawa Hisham ad-Dastawai misla riwayat Sa'id bin Abi Arubah an Qatadah an al-Qasim bin Auf al-Shaybani an Zaid ibn Arqam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna hadhihi al-hushush muhtadarah wa rawahu Ma'marun misla ma rawa Syu'bah an Qatadah wa Nadhr bin Anas an Zaid ibn Arqam. قلت لمحمد فأي الروايات عندك أصح قال لعل قتادة سمع منهما جميعا عن زيد ابن أرقام ولم يقضي بهذا بشيء. Apa masalah hadis ni? Ini kita kena teliti riwayat yang pertama, yaitu riwayat Syu'bah an Qatadah an Nadhr ibn Anas an Zaid ibn Arqam. Ini versi yang pertama. Lalu versi yang lain yaitu riwayat Hisham ad-Dastawai, dan riwayat Sa'id ibn Abi Arubah an Qatadah, macam Syu'bah juga meriwayatkan daripada Qatadah, tapi beza dengan Syu'bah adalah Syu'bah mengatakan an Qatadah an Nadhr ibn Anas. Tapi riwayat dua orang ni yaitu Hisham Dastawai, imam siqah, dan juga Sa'id ibn Abi Arubah. Sa'id ibn Abi Arubah adalah best student Qatadah, asbatun nas an Qatadah. Dia meriwayatkan an Qatadah anil Qasim ibn Auf al-Shaybani. Bukannya seperti ucapan Syu'bah yaitu an Qatadah an Nadhr ibn Anas. Ini yang kita tengok sebagai mukhalafah. Mana yang betul? Adakah Qatadah meriwayatkan daripada Nadhr ibn Anas ataukah daripada Al-Qasim ibn Auf al-Shaybani? Ini namanya illah. Ini yang kita sebut sebagai illah. Kalau kita minda orang awam macam kita ni baca sanad macam biasa aja, tak ada isu pun. Tak ada isu, akan tapi bagi minda hafiz dan pakar ilal, perbezaan nama ni adalah isu besar. Isu besar. Justru
mana yang betul riwayat Qatadah ni. Adakah Qatadah meriwayatkan daripada Qasim bin Auf ataupun Qatadah meriwayatkan daripada Nadhr ibn Anas. Nah, wa rawahu Ma'mar misla ma rawa Syu'bah an Qatadah an Nadhr bin Anas an Zaid bin Arqam. Maknanya di sini ada dua camp. Syu'bah kalau dia seorang diri menyalahi riwayat dua orang, yaitu Sa'id bin Abi Arubah dan Hisham, kita akan katakan Syu'bah silap. Kenapa? Orang yang lebih ramai dan dua-dua ni siqah, Sa'id bin Abi Arubah dan Hisham, meriwayatkan daripada Qatadah bentuk yang berbeza dengan riwayat Syu'bah. Justru Syu'bah kita katakan, walaupun Syu'bah imam, Amirul Mukminin fil hadis, kalau dia menyalahi riwayat yang lebih ramai, kita boleh katakan Syu'bah silap. Tapi masalahnya, Syu'bah tidak seorang. Dia disokong, dimutaba'ah oleh Ma'mar. Wa rawahu Ma'mar misla ma rawa Syu'bah. Maknanya Syu'bah disokong oleh Ma'mar, Sa'id bin Abi Arubah disokong oleh Hisham ad-Dastawai. Kem ini seimbang. Kem ini seimbang. Nah justru masalah besar dalam ilal, Imam Tirmizi nak minta pandangan Imam Bukhari. Imam Bukhari mengatakan, beliau katakan, fa ayyu riwayat indaka asah? Qal la'alla Qatadah sami'a minhuma jami'an. Jawapan Imam Bukhari, beliau tak tarjih yang kuat riwayat Syu'bah ke atau yang kuat riwayat Sa'id bin Abi Arubah. Tapi beliau katakan mungkin Qatadah mendengar daripada dua-duanya. Yaitu beliau mendengar daripada Qasim bin Auf, juga mendengar daripada Nadhr ibn Anas. Tapi ini tuan-tuan, hukum untuk mensahihkan dua-dua riwayat yang berbeza ni pada zaman sekarang terlalu bermudah-mudah orang buat. Bukan zaman sekarang tapi juga mutaakhirin selalu bermudah-mudah. Kalau dia tengok kes macam ni, dia akan tengok mungkin dua-dua Qatadah dengar daripada dua-dua orang ni. Jadi kemudian dia sahihkan hadis tersebut. Akan tapi orang macam Tirmizi dan a'immah ilal mutaqaddimin zaman dahulu termasuk Imam Bukhari melihat perkara ini sebagai ittirab. Sebagai ittirab. Sama ada Qatadah mendengar daripada Qasim ataupun daripada Nadhr ibn Anas, ini dikira sebagai ittirab. Justru beliau tak akan ambil solusi mengatakan Qatadah mungkin dengar daripada dua-duanya, melainkan kalau ada bukti kuat. Melainkan kalau ada bukti yang kuat. Dan Imam Bukhari dalam kes ni mengatakan la'alla Qatadah sami'a minhuma jami'an. Maknanya beliau tidak memberi kata putus, akan tapi memberi peluang mungkin Qatadah dengar daripada dua-dua orang tersebut. Tak macam mutakhirin sekarang ni yang terus saja putuskan Qatadah dengar daripada dua-duanya. Dan saya sering baca kitab takhrij, sering buat macam tu. Dan itu menyalahi manhaj mutaqaddimin. Nah, kata Imam Al-Bukhari, la'alla Qatadah sami'a minhuma jami'an an Zaid ibn Arqam walam yaqdi fi hadha bisyai'. Jadi kata Imam Tirmizi, Imam Bukhari tidak mentarjih salah satu riwayat. Nah, ini tuan-tuan adalah satu bentuk ta'lil yang kalau kita faham akan memberikan kefahaman besar berkenaan dengan manhaj ulama dalam menta'lil hadis. Minta maaf panjang pula saya explain ni. Sekarang kita baca laju sikit. Ar-rukhsatu fi istiqbalil qiblah bi gha'itin aw baul. Qala haddatsana Qutaibah, qala haddatsana Ibn Lahiya'ah an Abi Zubair an Jabirin an Abi Qatadah radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yabulu mustaqbilal qiblah. Qala haddatsana Muhammad ibn Bashar, qala haddatsana Wahab ibn Jarir, qala haddatsana Abi an Muhammad ibn Ishaq an Aban ibn Salih an Mujahidin an Jabir radhiyallahu anhu annahu qala naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nastaqbila al-qiblata bi baul fara'aituhu qabla an yuqbadha bi'amin yastaqbiluha. Sa'altu Muhammadan an hadzal hadis. Faqal rawahu ghairu wahidin an Muhammad ibn Ishaq.
Qala Abu Isa wal hadithul awal hadithu Jabirin an Abi Qatadata laisa bimahfuz. Ini ucapan Imam Tirmizi berkenaan dengan hadis yang pertama, yaitu hadis riwayat Ibn Lahiyah. Ibn Lahiyah terkenal dhaif. Qala haddatsana Ali ibn Khashram qala akhbarana Isa ibn Yunus an Abi Abdullah an Khalid al-Hadza an Iraq ibn Malik an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat dzakartu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna qauman yakrahuna an yastaqbilu al-qiblata bighaitin aw baul fa amara bi khala'ihi fastaqbala bihi al-qiblah. Wa rawahu Hammad ibn Salama an Khalid al-Hadza an Khalid ibn Abi Salt قال كنا عند عمر بن عبد العزيز فذكروا استقبال القبلة فقال عراق بن مالك قالت عائشة ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة الحديث فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال هذا حديث فيه اضطراب والصحيح عن عائشة قولها الرخصة في البول قائما. قال حدثنا Mahmud ibn Ghailan, قال حدثنا Abu Dawud, قال أخبرنا Syu'bah. Abu Dawud di sini adalah Abu Dawud At-Tayalisi, bukan Abu Dawud penulis kitab Sunan. Abu Dawud penulis kitab Sunan dia tak menerima daripada Syu'bah. Tapi Abu Dawud At-Tayalisi yang menulis kitab Al-Musnad. Musnad At-Tayalisi dia adalah murid Imam Syu'bah. قال حدثنا Abu Dawud, قال أخبرنا Syu'bah an Asim ibn Bahdalah, قال سمعت Aba Wa'ilin an al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ata subata qaumin fabala qa'iman qala Syu'batu falaqitu Mansuran fasa'altuhu fahaddatsani an Abi Wa'ilin an Hudzaifah. Tengok ada isu tak antara hadis riwayat Syu'bah an Asim bin Bahdalah an Abi Wa'il anil Mughirah, ya kan? Ya, hadis yang pertama Syu'bah terima daripada Asim ibn Bahdalah perawi dhaif. Dia mengatakan terima daripada Abu Wa'il. Abu Wa'il adalah seorang ulama tabi'in mukhadram bernama Syaqiq ibn Salamah. Dia kata Abu Wa'il ambil daripada Mughirah bin Syu'bah. Tapi Syu'bah berkata, falaqitu Mansuran, lepas tu saya saya berjumpa dengan Mansur. Mansur ni imam. Lebih hebat daripada Asim ibn Bahdalah. Asim bin Bahdalah walaupun dia pakar qiraat, tapi dalam hadis ada lemah hafalan dia. Dia mengatakan Abu Wa'il terima daripada Mughirah, tapi Mansur yang hafiz dia menjelaskan fahaddatsani an Abi Wa'il an Hudzaifah, bukan dari Mughirah tapi Abu Wa'il an Hudzaifah. Ini khilaf dalam periwayatan dalam menyebut nama sahabat. Qala Abu Isa وروى حماد ابن أبي سليمان عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة مثل رواية عاصم والصحيح ما روى Mansur والأعمش. Jadi kata Imam Tirmizi, walaupun riwayat Asim ibn Bahdalah disokong oleh riwayat Hammad ibn Abi Sulaiman, tengok Hammad ibn Abi Sulaiman juga meriwayatkan hadis ini macam riwayat Asim, yaitu Abu Wa'il an Mughirah. Tapi riwayat ini menyalahi riwayat Mansur yang disokong oleh A'mash. Kenapa Imam Tirmizi mengatakan wasahih ma rawa Mansur wal A'mash? Sebab kalau kita timbang hafalan Mansur dengan Asim, Mansur menang. Kalau kita timbang hafalan A'mash dengan Hammad ibn Abi Sulaiman, A'mash menang. Hammad ibn Abi Sulaiman ni guru Imam Abu Hanifah, ya. Hammad ibn Abi Sulaiman al-Faqih. Dia faqih, pakar dalam fiqh, tapi riwayat bukanlah bidang dia. Justru kalau dibandingkan dengan A'mash lebih menang. Nah, kita boleh nampak di sini Mansur plus A'mash dengan Hammad ibn Abi Sulaiman plus Asim. Kita boleh agak bahwa riwayat yang kuat adalah Mansur wal A'mash. Ini tuan-tuan apa yang di manhaj ulama hadis dalam mentarjih riwayat yang berlaku mukhalafah. Kalau kita mungkin sesetengah kalangan pada hari ini tengok apa isu dia. Abu Wa'il
sama ada dia dengar daripada Mughirah bin Syu'bah ataupun dengar daripada Huzaifah, dua-dua sahabat. Mughirah bin Syu'bah sahabat, Huzaifah bin Yaman pun sahabat. Kalaulah yang betul riwayat Mughirah, sahih hadis dia. Kalaulah yang betul riwayat Huzaifah, sahih hadis dia. Apa isu dia? Itu pandangan kita, tuan-tuan. Itu pandangan bermakna bahawa minda kita itu bukan minda muhadisin. Itu adalah minda orang yang baru belajar hadis. Tapi muhadisin melihat perkara ini isu besar. Mereka bukan melihat kepada kesimpulan hadis ini sahih ke tak sahih, tapi mereka ingin menetapkan fakta. Ini milik siapa hadis ni? Ini riwayat milik siapa? Mughirah ke atau Huzaifah? Bukan. Tapi hadis dia last-last nanti sahih juga. Ya, itu adalah minda fik awak. Pikiran awak cuma nak jadi hujah ke tak jadi hujah. Tapi minda muhadisin bukan perkara ni hujah tak hujah. Akan tapi faktanya ni, adakah betul Mughirah yang mengatakan Nabi cakap macam ni, ataukah fakta realiti itu mengatakan bahawa Huzaifah yang riwayatkan macam tu. Ini minda muhadisin. Mereka nak menetapkan fakta milik siapa. Sebab tujuan mereka bukan penghujahan. Penghujahan tu punya urusan fuqaha. Tapi minda muhadisin adalah menetapkan siapa punya fakta yang berkaitan dengan riwayat tersebut. Ini kita kena kembangkan, tuan-tuan ya. Sebab saya tengok perbahasan hadis pada hari ini lebih ramai kepada minda fik berbanding kepada minda muhadisin. Itu sebabnya manhaj muhadisin masih sangat-sangat samar di kalangan pengkaji hadis, walaupun mereka sudah takhasus dalam ilmu hadis. Tapi mereka masih belum lagi dapat pandangan benar berkenaan dengan manhaj muhadisin seperti apa. Dan manhaj muhadisin hanya boleh kita dapati dengan memperbanyak membaca kitab ilal ni. Membaca kitab ilal dengan tadabbur, dan kita boleh agak bagaimana muhadisin berfikir, baru kita boleh faham. Dan sekali lagi saya selalu ingatkan bahawa mendalami kitab mustalah untuk memahami minda muhadisin hanya memberi sebahagian saja. Yang paling betul adalah kita terus turun ke tatbik, ke realiti bagaimana manhaj muhadisin melakukan taklil. Itu yang paling tepat untuk mengetahui minda muhadisin seperti apa. Baik, Imam Tirmizi berkata fil istitari 'indal hajah. Qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Abdus Salam bin Harb an al-A'mash an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala. Ya, ada apa-apa nak ditanyakan? Tak ada? Qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Abdus Salam bin Harb an al-A'mash an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza arada al-hajah lam yarfa' thawbahu hatta yadnuwa min al-ard. Idza arada al-hajah maknanya idza arada qada hajah. Qala Waqi' wa qala Waqi'un 'anil A'mash qala Ibn Umar radhiyallahu anhuma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza arada al-hajah wa tabi'ahu Yahya al-Himmani. Jadi riwayat apa isu hadis ni? Apa isu riwayat hadis ni? Hadis Qutaibah an Abdus Salam ibn Harb mengatakan anil A'mash an Anas. Betul tak? Tapi riwayat Waqi' wa qala Waqi' anil A'mash, Waqi' juga meriwayatkan hadis ni daripada A'mash, tapi dia tak kata an Anas. Dia mengatakan qala Ibn Umar. Apa isu dia? Isu dia sangat besar. Riwayat Abdus Salam Ibn Harb anil A'mash an Anas Ibn Malik kita boleh hukumkan bersambung. A'mash an Anas. Dan kemudian riwayat A'mash an Ibn Umar, nampak betul bahawa A'mash pertama, beliau bukan meriwayatkan hadis ini daripada Anas macam kes yang pertama. Tapi ini juga beliau meriwayatkannya daripada Ibn Umar. Dan beliau mengatakan qala Ibn Umar. Nampak betul A'mash tidak mendengar daripada
Ibnu Umar. Hadis ini terputus. Wa taba'ahu Yahya al-Himmani. Yahya al-Himmani memutaba'ah Waqi'. Jadi riwayat Waqi' disokong oleh Yahya al-Himmani. Dalam meriwayatkan hadis ini daripada A'mash, daripada Ibnu Umar, bukan macam riwayat Abdus Salam ibn Harb. Nampak betul bahawa riwayat Abdus Salam ibn Harb adalah silap sebab menyalahi yang lebih ramai daripada dia, dan yang kedua menyalahi yang lebih pakar daripada dia. Berbanding Abdus Salam dengan Waqi', maka Waqi' Ibn Jarrah lebih hafiz. Riwayat beliau tentu lebih kuat. Fasa'altu Muhammadan an hadzal hadis ayyuhuma asah. Faqal kilahuma mursal wa lam yaqul ayyuhuma asah. Imam Bukhari ditanya mana yang lebih sahih, beliau menjawab dua-dua mursal ya. A'mash an Anas, an A'mash tadi saya katakan mutasil tak. A'mash an Anas terputus. A'mash tak pernah berjumpa dengan Anas. A'mash an Ibnu Umar juga terputus. Jadi kata Imam Bukhari dua-dua terputus. Tapi beliau tak mengatakan mana yang lebih asah. Apa maksud lam yakul ayyuhuma asah? Beliau tak menjelaskan kepada kita riwayat Waqi' yang betul ataukah riwayat Abdus Salam yang betul. Dua-dua memang mursal lah. Tapi mana yang betul? Sebab sekali lagi minda muhaddisin adalah bukan cuma menghukum hadis ni sahih tak sahih, tapi faktanya A'mash cakap apa? Dia kata an Anas ke atau an Ibnu Umar? Dari ulasan ringkas kita boleh mengatakan bahawa yang asah adalah riwayat Waqi' dan disokong oleh Yahya al-Himmani, sebab Waqi' lebih hafiz berbanding Abdus Salam Ibn Harb, walaupun Imam Bukhari tidak mengatakan mana yang lebih asah. Beliau hanya menjawab ringkas saja, kilahuma mursal. Ini yang kata Imam Tirmizi, beliau tak mengulas mana yang lebih sahih. Sekiranya beliau mengulas mana yang lebih sahih, saya rasa wallahu a'lam mungkin beliau akan mentarjih riwayat Waqi'. Fil istinja' bil hijarah. Qala haddatsana Hannad. Qala haddatsana Abdah an Hisham bin Urwah an Amr bin Khuzaimah al-Madani an Umarah ibn Khuzaimah an Khuzaimah ibn Thabit radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil istitabati salasatu ahjar laisa fihi raji'. وقال وكيع عن هشام عن أبي خزيمة عن أمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد عن عمرو بن خزيمة عن أمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت. وقال مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال الصحيح ما رواه عبده ووكيع. وحديث مالك عن هشام بن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أيضا. وأبو معاوية أخطأ في هذا الحديث إذ زاد عن عبد الرحمن بن سعد. وسألت محمدا عن حديث خلاد بن سائب عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستنجاء فقال لم أرى أحدا رواه عن قتادة غير حماد بن الجعد. وعبد الرحمن بن مهدي كان يتكلم في حماد بن الجعد. Inilah hadis yang berikutnya. Kita boleh nampak juga mukhalafah yang terdapat dalam riwayat Hisham Ibn Urwah. Jadi Abdah mengatakan Hisham bin Urwah an Amr Ibn Khuzaimah al-Madani, ya tak? Tapi Waqi' mengatakan Hisham an Abi Khuzaimah, an Umarah Ibn Khuzaimah an Khuzaimah Ibn Thabit an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Muawiyah berbeza sikit, beliau mengatakan an Hisham bin Urwah an Abdurrahman ibn Sa'ad. Jadi Hisham Ibn Urwah an Abdurrahman bin Sa'ad, riwayat yang lain tak sebut pun Abdurrahman bin Sa'ad. Kata Bukhari, ini riwayat Abu Muawiyah silap. Padahal Abu Muawiyah adalah imam hafiz. Ini menunjukkan bahwa imam hafiz pun terkadang melakukan kesilapan. Akan tapi kesilapan yang dilakukan oleh imam hafiz adalah kesilapan yang sangat halus dan memerlukan kepakaran untuk mengetahui perkara ini. Fil istinja bil hajarain. Qala haddatsana Qutaibah wa Hannad qala haddatsana Waqi' an Israil
an Abi Ishaq, an Abi Ubaidah, an Abdullah. Abdullah adalah Abdullah bin Mas'ud. Qal kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam li hajatihi faqala iltamis li thalathata ahjar. قال فأتيته بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس. قال زهير حدثنا أبو إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه قال ابن مسعود برز النبي صلى الله عليه وسلم للغائط. وقال زكريا ابن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود بن يزيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال معمر عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وتابعه عمار ابن رزيق atau Ammar ibn Zuraik, bukan Zuzaik. Fasa'altu Muhammadan an hadzal hadis faqultu ayyur riwayati 'indaka asah fi hadzal bab falam yaqdi fihi bi syai' wa ka'annahu ra'a haditha Zuhair asah wa wada'a haditha Zuhairin fi kitabil jami'. Wa sa'altu Abdullah bin Abdurrahman yaitu Ad-Darimi an hadza falam yaqdi fihi bi syai'. وقال أبو عيسى رواية إسرائيل وقيس بن ربيع عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا هو عندي أشبه وأصح لأن إسرائيل أثبت في أبي إسحاق من هؤلاء وتابعه على ذلك قيس بن ربيع. وسمعت محمد بن المثنى يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ما فاتني الذي فاتني من حديث سفيان الثوري عن أبي إسحاق إلا لما اتكلت به على إسرائيل لأنه كان يأتي به أتم. قال أبو عيسى وزهير في أبي إسحاق ليس بذاك لأن سماعه من أبي إسحاق بآخرة وأبو إسحاق في آخر زمانه كان قد ساء حفظه. وسمعت أحمد بن الحسن يقول سمعت أحمد بن الحنبل يقول إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا تبالي ألا تسمع من غيرهما illa hadis Abi Ishaq. Hadis ini tuan-tuan adalah hadis yang sangat tricky. Hadis ini hadis yang sangat tricky dan perkara ini juga ulasan Imam Tirmizi di sini sama dengan ulasan beliau di Kitab Sunan. Ya, Kitab Sunan pun macam nih beliau bawakan. Secara ringkas, hadis ini berlaku khilaf antara Imam Tirmizi dengan gurunya Imam Bukhari. Dan beliau pun sebutkan ya pandangan Imam Bukhari dan beliau nampak kritik pandangan Bukhari tersebut secara halus ya. Ini menunjukkan bahwa perbincangan berkenaan dengan ilal adalah perbincangan ijtihadi. Kalau di kalangan mujtahid, di kalangan alul hadis juga sering berlaku khilaf dalam mensahihkan hadis. Tapi dia taklah banyak macam khilaf yang berlaku seperti dalam fiqh. Tapi ada berlaku khilaf antara pakar dalam perkara ini. Dan ini adalah salah satunya. Imam Bukhari berbeza, Imam Tirmizi berbeza pandangan dengan Imam Bukhari. Apa isu dia? Isu dia adalah pertama riwayat hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ishaq As-Sabi'i. Abu Ishaq As-Sabi'i imam besar di Kufah. Dia punya hadis banyak seperti mana Imam Zuhri di Hijaz. Jadi kalau Imam Zuhri sangat terkenal di Hijaz karena memiliki banyak hadis, Abu Ishaq terkenal di Kufah macam Imam Zuhri di Hijaz. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh cucu Abu Ishaq sendiri yaitu Israel bin Yunus bin Abi Ishaq. Imam Hafiz. Dia meriwayatkan daripada Abu Ishaq an Abi Ubaidah. Abi Ubaidah ini adalah anak Abdullah ibnu Mas'ud. Akan tetapi beliau tidak berjumpa dengan ayahnya. Ayahnya sudah meninggal dunia sebelum beliau dilahirkan. Nah, hadis riwayat Israel an Abi Ishaq an Abi Ubaidah an Abdullah bin Mas'ud. Maknanya kalau riwayat Israel ni yang mengatakan Abu Ubaidah an Abdullah, bermakna hadis ni mursal lah. Abu Ubaidah tidak berjumpa dengan Abdullah ibnu Mas'ud. Ya kan? Nah, ini riwayat daripada Israel yang terkenal antara orang yang paling hebat hafalannya apabila meriwayatkan daripada Abu Ishaq As-Sabi'i.
Nah, riwayat Israel ini bertentangan dengan riwayat Zuhair. Zuhair ibnu Muawiyah siqah juga, akan tapi beliau meriwayatkan haddatsana Abu Ishaq qal laisa Abu Ubaidah dzakarahu walakin Abdurrahman ibn al-Aswad an abihi qala Ibnu Mas'ud. Nah, ini sanad yang lain. Jadi riwayat Zuhair meriwayatkan Abu Ishaq bukan daripada Abu Ubaidah, akan tapi daripada Abdurrahman ibn al-Aswad an abihi. Aswad adalah imam Ahlul Kufah, siqah, hafiz. An Ibnu Mas'ud. Maknanya hadis ini bersambung. Abdurrahman bin Aswad berjumpa dengan ayahnya, ayahnya berjumpa dengan Ibnu Mas'ud. Nah, ini riwayat Zuhair daripada Abu Ishaq, berbeza dengan riwayat Israel daripada Abu Ishaq. Nah, riwayat Zakaria ibnu Abi Zaidah menyokong riwayat Zuhair. Beliau mengatakan, qala Zakaria ibnu Abi Zaidah an Abi Ishaq an Abdurrahman ibn Yazid an Al-Aswad ibn Yazid. Berbeza dengan riwayat Zuhair. Kalau Zuhair mengatakan Abdurrahman bin Aswad. Kalau ni mengatakan Abdurrahman bin Yazid. Anil Aswad ibnu Yazid an Abdullah. Ini versi yang ketiga, berbeza. Maknanya Zakaria bin Abi Zaidah bukan menyokong Zuhair, akan tapi dia bawa bentuk yang berbeza. Ada riwayat versi Israel dengan demikian, ada 3 versi Israel, lalu versi Zuhair, dan sekarang Zakaria ibn Zaidah. Waqala Ma'mar, versi yang keempat, riwayat Ma'mar. An Abi Ishaq, an Alqamah, an Abdullah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa taba'ahu Ammar ibn Zuraik. Mana yang betul? Fasa'altu Muhammadan an hadal hadis. Ada 4 versi. Saya tanya kepada Bukhari berkenaan hadis ini, kata Imam Tirmizi, faqultu ayyu riwayati indaka asah fi hadal bab falam yaqdi fihi bisyai. Beliau tak putuskan mana yang lebih sahih. Wa ka'annahu ra'a hadis Zuhair asah. Akan tetapi walaupun Bukhari tak memutuskan mana yang lebih kuat, akan tetapi nampak beliau mensahihkan riwayat Zuhair. Sebab tu beliau letak hadis Zuhair dalam kitab Jami' Sahih Bukhari. Jadi riwayat Zuhair yang tadi itu betul terdapat dalam kitab Sahih Bukhari. Imam Bukhari letakkan dalam Sahih, bermakna Imam Bukhari mensahihkan versi Zuhair berbanding 3 versi yang lain. Wasa'altu Abdullah bin Abdurrahman an hadha. Saya tanya juga berkenaan perkara ini kepada Abdullah bin Abdurrahman, yaitu Imam Darimi. Falam yaqdi fihi bisyai. Beliau pun tak putuskan macam mana. Qala Abu Isa riwayat Israel wa Qais ibn Rabi' an Abi Ishaq an Abi Ubaidah an Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadha huwa indi asbah wa asah. Jadi Imam Tirmizi berpandangan riwayat Israel lebih kuat berbanding riwayat Zuhair yang menjadi pilihan Imam Bukhari. Nampak tak dia khilaf dengan Imam Bukhari? Beliau punya pandangan berbeza dengan Imam Bukhari. Menurut beliau riwayat Israel lebih kuat sebab hafalan Israel lebih kuat berbanding Zuhair. Pada masa yang sama, riwayat Israel pun disokong, ada mutaba'ah oleh Qais ibn Rabi'. Ini asas daripada pandangan Imam At-Tirmizi. Justru beliau mengatakan waqala Abu Isa wa Zuhair fi Abi Ishaq laisa bidzak. Sedangkan riwayat Zuhair yang menjadi pilihan Imam Bukhari itu, apabila dia meriwayatkan daripada Abu Ishaq, tak berapa kuat, kata Imam Tirmizi. Lianna sama'ahu min Abi Ishaq bi akhirah, sebab dia mendengar daripada Abu Ishaq bi akhirah, lepas Abu Ishaq sudah ikhtilat. Abu Ishaq ni dia siqah tapi di akhir hayatnya ikhtilat, mukhtalit. Nah, justru riwayat Zuhair dia datang selepas Abu Ishaq ikhtilat. Wa Abu Ishaq fi akhir zamanihi kana qad sa'a hifdzuhu. Jadi berbanding Zuhair dengan Israel, kalau kita timbang, kata Imam Tirmizi, Israel lebih kuat. Dia mulazamah Abu Ishaq sejak dulu lagi sebab dia cucu dia. Dia yang selalu bawa-bawa Abu Ishaq pergi ke mana-mana ni. Justru dia mendengar hadis daripada Abu Ishaq sebelum ikhtilat. Sedangkan Zuhair mendengar selepas ikhtilat. Justru kata Imam Tirmizi, sepatutnya kita menangkan riwayat Zuhair. Riwayat Israel. Dan kalau kita menangkan riwayat Israel, bermakna hadis ini dhaif
Kenapa? Sebab Abu Ubaidah tidak mendengar daripada Abdullah ibnu Mas'ud. Ini adalah salah satu, kita boleh katakan ini adalah salah satu kritikan ulama hadis kepada salah satu hadis yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Kita boleh nampak bahwa tidak semua hadis dalam Sahih Bukhari itu disepakati sahih. Ada segelintir hadis dalam Sahih Bukhari yang dikhilafkan kesahihannya dan dikritik oleh setengah ulama hadis. Antaranya bukan cuma kita cuma tahu biasanya Daruqutni kritik, tak. Sebenarnya Imam Tirmizi ada kritik sebagian, dan ada beberapa ulama lain, Abu Hatim pun ada, Abu Zur'ah dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa khilaf berlaku dalam pensahihan hadis, perbincangan hadis, dan masing-masing ada ijtihad tersendiri dalam perkara ini. Saya rasa masa pun sudah habis, hampir pukul 9. Mudah-mudahan sesi hari ini bolehlah cukup untuk membuka bicara kita dalam pembacaan kitab Ilal Tirmizi. InsyaAllah kita akan lanjut semula esok hari, hari Ahad. Dan saya rasa mungkin kena kurangkan syarah nih agar kita boleh baca lebih laju lagi. Tapi sukarlah tuan-tuan nak tahan diri untuk membincangkan kandungan hadis ini, sebab begitu menarik ya perbincangan Betul. hari ini. Oke, silakan. Doktor, jangan kurangkan syarah. Jangan kurangkan. Okey, Ustaz. Saya buka soalan. Saya buka peluang untuk soalan atau ulasan daripada rekan-rekan.